Selamat sejahtera, Wanakem, Tachahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu semasa baru-baru ini dibangkitkan oleh seorang adun daripada Permatang, iaitu Muhammad Yahya Mat Syahir. Dia punya statement ini agak mengelirukan. Apa statement dia? Koyak poster PM ibarat penghinaan kepada Agong. Ya, perkara ini agak mengelirukan masyarakat sebenarnya. Sebab perkara ini semuanya terkandung dalam perlembagaan. Kuasa-kuasa eksekutif pentadbiran dan kuasa eksekutif yang di Pertuan Agong. Ya, bila mereka kaitkan, bila koyakan bendera atau bakar bendera ataupun koyak poster-poster Perdana Menteri melibatkan Agong, itu tidak boleh sebab tidak sama sekali kita boleh libatkan pentadbiran dengan Agong. Dua situasi ataupun dua kuasa eksekutif yang berbeza sama sekali. Sebab apa? Saya melihat, saya berpendapat perkara ini lebih pada vandalisme. Ya, saya pun tidak suka vandalisme. Sebenarnya tidak boleh. Kita ini negara bertamadun, dan negara yang berperlembagaan. Kita ada asas-asas yang perlu diikuti sebagai nilai murni. Tetapi bila berlakunya vandalisme, kita tidak setuju sama sekali. Pasal itu kita ada PRU, kita ada PRN untuk rakyat Malaysia menentukan masa depan negeri dan negara pada setiap individu. Dia bagi hak untuk kita mengundi dan menunjukkan kita tak suka parti ini ataupun tak suka parti ini, dan menunjukkan di kertas undi. Bila kita melibatkan individual problem ataupun kita koyakkan gambar PM, kita bakar gambar PM, itu melibatkan vandalisme. Bila daripada seorang orang politik ataupun seorang pengaruh dalam parti politik memberikan satu statement begini, koyak poster PM ibarat penghinaan kepada Agong, itu melibatkan satu kekeliruan pada masyarakat sebenarnya. Sebab apa? Bila daripada pihak pembangkang, mereka pun boleh katakan pada kerajaan pusat, bila kamu menghina menteri besar mereka pun boleh menilai kenapa kamu nak hina ataupun kritik kami punya Perdana Menteri besar, sedangkan yang lantiknya adalah yang di Pertuan ataupun sultan-sultan di negeri tertentu. Ya, sebab bila kita kaitkan politik dengan sistem institusi diraja, itu adalah satu kegagalan daripada pentadbiran yang ada hari ini. Dan saya tidak sama sekali setuju dengan pendapat ataupun satu statement yang begini. Tidak boleh sebab kekeliruan antara masyarakat akan terjadi. Sebab mereka akan anggap, kalau kamu hina kritik kami kena anggap itu adalah daripada pusat. Tapi kalau kami yang buat benda ini akan melibatkan saya menghina Agong. Ya, sebab apa? Hari ini kita dah ada 3R. Rakyat dah tertanya. Jadi macam mana saya nak bersuara? Jadi macam mana saya nak bersuara kalau saya gunting ke ataupun saya bakar bendera menunjukkan ketidakpuas hati terhadap Perdana Menteri ataupun mana-mana parti yang tidak mereka wakili, akan menunjukkan satu sifat yang tidak boleh diterima sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh diterima pakai sebab negara ini kita ada dua bidang kuasa yang berbeza, iaitu ketua negara ataupun ketua pentadbiran negara, iaitu kerajaan. Ketua negara kita yang di Pertuan Agong kita, iaitu Agong kita. Bila ketua pentadbiran negara, kerajaan hari ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Itu berbeza, sedangkan dua perkara yang berbeza bila digabungkan, kami sebagai rakyat jadi celaru ataupun akan jadi satu kebimbangan, kepincangan dalam pemikiran masyarakat bila mereka bersuara. Adakah kalau saya kritik Perdana Menteri ataupun kerajaan sedia ada, bila saya tak puas hati dengan satu perkara, akan melibatkan saya menghina perlembagaan atau saya menghina Agong kita ataupun sultan-sultan Melayu kita? Ini perlu jelas. Bila kamu memberi kenyataan begini, kamu perlu jelaskan dari segi perlembagaan dan dari segi undang-undang apa yang melibatkan. Bila saya koyak poster PM akan melibatkan penghinaan kepada Agong kita, saya harap ada daripada pihak kerajaan memberi penjelasan itu kepada rakyat supaya tak ada satu salah faham antara masyarakat di negeri-negeri yang tertentu, negeri-negeri yang menghadapi PRN ini. Sebab ini keadaan yang membimbangkan. Sebab kelemahan daripada statement ini terlalu banyak. Dan saya pun harap ada daripada ketua negara kita, daripada pakar-pakar perlembagaan dan pakar-pakar undang-undang ini keluarkan diri, tunjukkan diri dan memberi penjelasan atas dasar statement ini. Sebab ini sangat-sangat mengelirukan. Sebab saya melihat Agong ini berhak dalam urusan pemilihan.
dan pelantikan Perdana Menteri baru, iaitu dalam perkara 43/2A. Ya, di situ sungguh jelas ya, sebab perkara 43, 44, 45 itu untuk pentadbiran dan kuasa yang penuh diberi untuk YDPA kita. Bila daripada seorang menteri ataupun seorang yang mewakili pengaruh politik memberikan statement begini, saya sebagai rakyat, saya tidak faham, kepala saya jam. Adakah lepas ini kalau saya maki ataupun saya kritik ataupun saya memberi pendapat terhadap Perdana Menteri ini akan disabitkan kesalahan dalam 3R ataupun Akta Hasutan ataupun Akta Multimedia dan Telekomunikasi Seksyen 233. Sebab kami risau ya, sebab masing-masing ada hak di sini untuk menyuarakan pendapat kita dan kita di sini sama rata ya daripada segi undang-undang. Tetapi bila melibatkan satu kecelaruan dalam statement ini akan mengakibatkan satu masalah di peringkat pusat dan peringkat negeri. Antara peringkat negeri dan peringkat pusat akan jadi satu salah faham dan kita akan bergaduh sama sendiri. Dan saya juga di sini ingin menyatakan kegiatan vandalisme ini tidak perlu di negara ini, sebab kita harap negara ini adalah negara berkonsepkan demokrasi ya, dan perlembagaan dijunjung atas dasar negara. Tetapi bila kamu libatkan vandalisme ini tidak begitu matang, sebab saya harap masa akan datang kita menjalankan ataupun proseskan demokrasi ini dengan demokrasi yang matang untuk menunjukkan pada anak muda kita untuk mereka menceburi bidang politik ataupun menceburi dalam bidang pentadbiran negara. Kalau kita tak menunjukkan satu sifat yang baik kepada mereka, mereka pun akan tidak yakin pada kita. Kita perlu meyakinkan mereka atas dasar demokrasi matang yang kita jalankan hari ini untuk masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwam. Harap saya dapatkan jawapan ataupun satu kekeliruan ini difahamkan dengan begitu jelas supaya rakyat tak celaru ataupun rakyat tak bimbangkan masalah ini. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Siwam.